Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asir 'alaika yasir. Allahumma taminna bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Yang saya muliakan Fadil Tuan Guru kita, Fadil Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak, Pena Pakar Falak JAKIM, dan pengkuliah Tuan Guru yang kita jemput pada Saban hari Selasa untuk kita membacakan kitab kita ini. Asma'ul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pagi yang cukup berbahagia ini, iaitu pada 9 Syawal 1443 Hijrah bersamaan dengan 10 Mei 2022 Masihi pada hari Selasa. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama dalam siri kuliah kitab Manzumah Manazilul Qamar karangan daripada Syekh Khalifah bin Hamad Damahani, insya-Allah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, rasanya tak masih lagi belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua. Taqabbalallahu minna minkum. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala mengabulkan segala, menerima segala amalan yang telah kita lakukan sepanjang daripada bulan Ramadan dan juga sepanjang tahun lah, insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala menerima segala amal ibadat kita. Alhamdulillah, rasanya semua dah boleh move on daripada pengisytiharan raya yang disebut sebagai ada yang namakan raya mengejut dan sebagainya lah. Apa yang telah kita sama-sama hadapi dan juga kita telah alami. Alhamdulillah, sebagai satu pengalaman baru jugalah bagi generasi yang mungkin sekitar umur 20-an, 30-an. Ini adalah pengalaman yang mungkin tidak dapat dilupakan lah bila pengisytiharan hari raya tidak sama seperti mana dalam takwim. Alhamdulillah, walaupun bagaimanapun ia adalah sebahagian daripada salah satu perkara yang boleh kita katakan sebagai perkara yang menarik lah untuk kita lihat sebagai pengalaman dalam menyerayakan hari raya pada tahun 1443 Hijrah. Setelah 2 tahun kita merayakan hari raya berpuasa dalam era pandemik. Alhamdulillah, dengan era endemik ini pula, alhamdulillah kita beraya dengan suasana yang lebih mengejutkan, dengan suasana yang lebih mengujakan. Baik, alhamdulillah. Baik, insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini seperti biasa kita akan bersama-sama dengan tuan guru kita Fadil Ustaz Hanafiah yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, yang akan meneruskan perbincangan kita dalam fasal yang terakhir daripada manzilah yang ke-28, iaitu manzilah Batnul Hut ataupun Ar-Risha'. Ada 2 nama tuan-tuan pada manzilah yang bakal kita bicarakan pada hari ini, yang berada dalam burus Hud. Burus Hud adalah burus yang terakhir daripada 12 burus. Bermakna tuan-tuan, kita sudah berada pada akhir daripada kuliah kita lah. Kalau ikutkan pada hari ini adalah manzilah yang terakhir. Tapi insya-Allah tuan-tuan, kita akan lanjutkan satu lagi kuliah mungkin minggu hadapan untuk kita buat satu rumusan dan juga beberapa kesimpulan untuk kita lihat apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada keseluruhan daripada bacaan kitab kita ini, insya-Allah. Dan tuan-tuan, seperti biasa, nota ini ada disediakan pada link di Facebook dan juga kitab juga ada diberikan link ataupun pautan yang tuan-tuan boleh muat turun daripada pautan yang telah pun disediakan. Baik, jadi saya tanpa buang masa mempersilakan Fadil Tuan Guru kita Fadil Ustaz Haji Hanafiah untuk meneruskan bacaan kitab Manzumah Manazilul Qamar pada pagi ini. Maka dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi nastafa amma ba'd.
Terima kasih kepada Sahibul Fadilah Ustaz Faizal Jani, tak lupa juga kepada seluruh tangan Tuan-tuan minta maaf kerana kita terputus daripada line saat tunggu kita. InsyaAllah mungkin sebab hari ni tunggu kita bersiaran daripada masjid. Mungkin ada masalah dari sudut line. Tak apa tuan-tuan, kita tunggu sekejap untuk insyaAllah pada tunggu kita akan masuk balik sekejap lagi. Saya mohon kepada tuan-tuan yang bersama-sama kita terus istiqamah, terus dapat sabar sekejap sementara kita cuba hubungi balik pada Ustaz insyaAllah. Dan seperti mana yang saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita insyaAllah berada pada siri kuliah yang terakhir pada pagi ini, dan moga-moga insyaAllah segala perancangan kita berjalan dengan lancar lah, agar Al-Fadhil Tuan Guru kita dapat bersama-sama dengan kita untuk meneruskan kuliah kita pada pagi ini. Jadi saya mohon sebentar tuan-tuan untuk saya cuba menghubungi balik pada Tuan Guru kita ya, insyaAllah. Okey, alhamdulillah Ustaz. Sekarang ni kita buat di luar masjid. Alhamdulillah. Malaikat beribadah. Jadi Ya, ganggu malaikat tu beribadah. Sebenarnya lain masjid ni memang tak apa baik. Kan? Jadi ganggu malaikat tu beribadah, kita buat di luar masjid nampaknya. Kita buat di luar masjid. okey Ustaz. InsyaAllah. Ustaz cuba cari lokasi yang sesuai dulu. Cari pot yang baik insyaAllah untuk kita sama-sama live sambungan pada Ustaz kita. Dah kat sini je. Boleh Ustaz dia sesuai lah pada siri yang terakhir dalam manzilah kita tu. Kita buat special sikit lah. Live daripada luar masjid. Senang cerita. Ya? Kita bagi ruang dulu insyaAllah. Boleh Ustaz? Dah okey ya? Rasanya dah okey. Okey. Silakan Ustaz untuk kita teruskan. Baik. Sila rujuk dulu dalam slide yang diberikan. Ustaz Faizal Jani boleh tengok dalam slide yang pertama. Buka dalam slide yang pertama. Baik, alhamdulillah slide pertama. Kemukakan pula slide yang kedua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin.
Wa batinul huti yusamma birrisha subhana man sawarahu kama yasha. Wa batinul huti yusamma birrisha subhana man sawarahu kama yasha. Artinya, dan manzilah batinul hut yang juga dinamakan dengan manzilah ar-risha. Maha suci Allah, Tuhan yang telah menggambarkannya sebagaimana yang Dia kehendaki. Baik. Lihat pula kepada bait yang kedua. Nujumuhu da'iratun kasamakah fi nazmiha bayinatun mustabika. Nujumuhu da'iratun kasamakah fi nazmiha bayinatun mustabika. Artinya, bintang manzilah batinul hut itu meliputi ia seperti perkumpulan ikan. Bintang manzilah batinul hut itu terjerat di jaring pukat. Baik, kita lihat dulu kalam syarah yang diberikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Hamad An-Nabahani. Qauluhu birrisha ila akhiril bait bi kasri ra' ma'al maddi wal qasr wa hiya kawakibun kama fin nazmi bi syakli samakah ra'suha mimma yali al janub wa fiha kaukabun nirun yusamma suratul hud wa hazihi suratuha. Sumya bizalika li shibihihi bil hud wa hiya fi barjil hud. Baik, lihat terjemahannya. Birrisha dibaca dengan baris bawah pada huruf ra bersama dengan mad dan qasar, iaitu bintang manzilah batinul hud ini merupakan kumpulan kawakib sebagaimana di dalam kalam nazam dengan rupa bentuk ikan, di mana di bahagian kepalanya itu mengarah ke kutub selatan. Bintang manzilah batinul hud merupakan sebutir bintang yang bersinar yang dinamakan suratul hud, pusat ikan. Beginilah rupa bentuknya. Dinamakan bintang batinul hud kerana menyerupai dengan ikan. Bintang manzilah batinul hud terletak di buruj al-hud. Baik, minta Ustaz Faizal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Slide yang selanjutnya ada di situ 3 bait. Ya, ada 3 bait yang akan kita bacakan. Baik. Lakinna minha kaukabun kabiru fi wastihi mubtahijun muniru. Lakinna minha kaukabun kabiru fi wastihi mubtahijun muniru. Artinya, akan tetapi daripada keluarga bintang-bintang manzilah batinul hud itu ada sebutir bintang yang besar. Sebutir bintang yang besar itu berada di tengah-tengah, kelihatan cantik bersinar. Baiklah, kalam bait yang selanjutnya. Wa zaka najmun qad bada li syubhatihi yud'a minal huti binajmin surratihi. Wa zaka najmun qad bada li syubhatihi yud'a minal huti binajmin surratihi. Ada sebutir bintang yang begitu jelas menyerupai dengan bintang yang cantik bersinar. Bintang yang dikatakan dari buruj al-hud, iaitu sebutir bintang di bahagian pusat
buruj Hud tersebut. Baik, kalam bait rangkap syair yang selanjutnya. Fi sabi'in thawri khatamna birrisha tali'uhu bifajrihi kama nasha. Fi sabi'in thawri khatamna birrisha tali'uhu bifajrihi kama nasha. Artinya kami tutup perbicaraan ini dengan manzilah ar-risha, berjarak yang ketujuh daripada buruj as-sawr, bintang manzilah batinul hud ataupun batnul hud, terbit di waktu terbitnya fajar sebagaimana yang dikehendaki. Baik, kita lihat pula kalam syarah yang diberikan. Qauluhu fi sabi'in thawr ila akhiril bait wa yatlu'u ma'ahu min nahiyatil yamani as-safinah wa hiya nujumun tushabbahu as-safinah wa min nahiyati syami al-mu'dham wa hiya najmun kahayati as-sahabah inda ra'sil hut wa min famihi salsalatun nujum tattasilu bikafil husayb wa yuqalu innahu idza tawassata kaffun ala khatti nisfi nahar kana du'a mustajaban wa majtama'a isnani fi ru'yatihi hina izin illa tafarruqan. Baik, lihat pula terjemahannya. Fi sabi'i thawr ila akhiril bait, dan terbit bersama dengan bintang manzilah batnul hud dari arah selatan sebutir bintang namanya as-safinah, iaitu menyerupai bentuk rupa sebuah bahtera, dan terbit bersama dengan bintang manzilah batnul hud dari arah utara sebutir bintang seperti tumpukan awan di kepala buruj al-hud, dan di bahagian mulut al-hud itu ada rantai-rantai bintang yang menghubungi pada tapak tangan yang subur. Dan dikatakan apabila bintang tapak tangan yang subur ini berada pada garisan nisfun nahar, nescaya doa diperkenankan. Lazimnya bintang tapak tangan ini tiada berhimpun sama dengan garisan nisfun nahar. Baik, minta Ustaz Faizal Jani boleh gerakkan slide yang selanjutnya. Slide yang selanjutnya. Baik. Cuba perhatikan slide yang diberikan. Maka tuan-tuan, puan-puan boleh buka dalam perisian stellarium. Dalam perisian stellarium, cuba masukkan antaranya tarikh 29 April 2022 jam 5.57 pagi, masuknya waktu subuh di Pulau Pangkor. Di Pulau Pangkor. Baik. Maka setelah kita gunakan perisian stellarium, kita cuba masukkan butiran-butiran yang dikehendaki, iaitu tarikhnya 29 April 2022, begitu juga jam 5.57 pagi, kedudukan di Pulau Pangkor. Ya, kita perhatikan di ufuk timur, di mana disitulah terbitnya fajar, disitulah terbitnya matahari. Maka buka di bahagian ufuk timur. Mula-mula boleh perhatikan dulu pada garis. Perhatikan dulu pada garis ufuk
yang berwarna hijau, garis ufuk yang berwarna hijau, dairatul ufuk, dan perhatikan arah mata angin, syaraqun, muraqab, syarqun. Baik. Di samping itu ada dua garis bujur berwarna merah, dairatul kusufiyah, itu adalah laluan terbit terbenam matahari, dan garis berwarna biru iaitu dairatul istiwa. Baik. Setelah perhatikan dua garis bujur dairatul kusufiyah, dan perhatikan pula garis lintang iaitu garis ufuk berwarna hijau. Cuba lihat di situ ada tasyakul, tasawur, rupa bentuk seorang wanita, putri terantai, putri yang dirantai dua kakinya. Al-mar'atu musalsalah. Al-mar'atu musalsalah. Maka perhatikan rupa bentuk putri wanita yang dua kakinya itu dirantai. Perhatikan di bahagian pinggangnya. Di bahagian pinggangnya ada sebutir bintang. Dan saya membuat penandaan, tanda dengan tanda bulatan di situ. Maka itulah dia bintang yang disebut Batnul Hut. Bintang Batnul Hut. Bintang Batnul Hut inilah satu-satunya bintang yang membina manzilah Batnul Hut. Walau bagaimanapun dalam masyarakat Arab zaman berzaman, sejak daripada zaman baginda Ismail alaihissalam, Batnul Hut ini lebih dikenali dengan nama Ar-Risha. Lebih dikenali dengan nama Ar-Risha. Apa makna Ar-Risha? Ada 3 makna Ar-Risha di sini. Ar-Risha maknanya tali timba. Tali timba, satu. Ar-Risha juga membawa erti tali pengikat. Apa yang nak diikat? Diikatkan pinggang tu, yang menggantikan tali pinggang. Ya. Dan Ar-Risha juga membawa erti tali simpul. Apa yang nak disimpulkan itu? Disimpulkan betul-betul di bahagian pinggang putri yang dirantai dua kakinya, al-mar'atul musalsalah. Jadi masyarakat Arab zaman berzaman lebih mengenali manzilah Batnul Hut ini dengan panggilan manzilah Ar-Risha. Ar-Risha membawa erti tali timba, tali pengikat, tali simpul. Ya. Baik. Pun begitu, perubahan waktu, perubahan zaman, perkataan Ar-Risha ini hanya masyhur di kalangan masyarakat Arab. Untuk masyarakat dunia, mereka lebih mudah mengenali manzilah Batinul Hut ataupun disebut Batnul Hut. Batnul Hut ini merujuk kepada dua. Yang pertama, Famul Hut, mulut ikan. Juga disebut Qalbul Hut, hati ikan. Mulut ikan yang mana satu? Hati ikan yang mana satu? Hati dan mulut pada 2 ekor ikan. 2 ekor ikan yang membina Buruj Al-Hut. Buruj Al-Hut. Buruj pieces dalam bahasa Inggerisnya. Buruj Al-Hut ini ada 2 ekor ikan. 2 ekor ikan yang berhubung dua-duanya dengan satu benang. Ya, 2 ekor ikan yang terikat dengan benang.
Jadi ada seekor ikan ini telah diriba, dipegang oleh al-mar'atul musalsalah. Ini ceritanya. Jadi buruj ikan merupakan 2 ekor ikan. Buruj al-huds 2 ekor ikan. Salah satu daripada ikan itu dipegang. Ya, dipegang ataupun maknanya dikendong oleh wanita yang dirantai 2 kakinya. Jadi kalau kita perhatikan gambar, kalau Ustaz Fazali tunjukkan gambar tu al-mar'atul musalsalah, wanita ataupun putri yang dirantai 2 kakinya itu ada 2 tangan. Salah satu daripada tangannya itu sebenarnya tangan yang mengampu, menggendong, memegang ikan yang dimaksudkan. Jadi mulut ikan tu betul-betul berada di bahagian pinggang. Mulut ikan tu betul-betul berada di bahagian pinggang al-mar'atu musalsalah. Tu ceritanya. Al-mar'atul musalsalah. Wanita ataupun putri yang dirantai 2 kakinya itu. Dan ada menyatakan bahawa hati ikan tu yang berada di pinggang. Maka dengan itu datanglah istilah batnul hut, perut ikan. Perut ikan tu maknanya ikan tu diletakkan betul-betul di bahagian pinggang dan perut wanita yang diikat dirantai 2 kakinya. Itu fakta sejarah sejak daripada zaman baginda Ismail alaihi salam. Baik dari segi penjenamaan. Minta Ustaz Faizal Ghani gerakkan slide yang selanjutnya. Gerakkan slide yang selanjutnya. Terima kasih. Baik. Untuk slide yang selanjutnya ni, paparan yang ditunjukkan ni secara general, secara umum, setiap manzilah ada penyokong dan ada pendukungnya. Bintang-bintang penyokong, bintang-bintang pendukung. Setiap manzilah ada bintang-bintang penyokong dan bintang-bintang pendukung. Baik, lazimnya bintang-bintang yang akan menjadi penyokong dan pendukung kepada berdirinya sesuatu manzilah, bintang manzilah ini bukan daripada keluarga buruj. Baik. Dan kelazimannya bintang-bintang yang mendukung dan menyokong berdirinya sesuatu bintang manzilah ini akan merujuk kepada kedudukan kutub utara dan kedudukan di kutub selatan. Itu yang perlu kita fahami di sini. Bagi manzilah ar-risha juga disebut manzilah batnul hut. Bintang yang menjadi bintang penyokong, sokongan daripada sebelah utara sebenarnya bintang-bintang daripada keluarga. Bintang-bintang daripada keluarga yang dikenali dengan nama Zatal Kursi. Zatal Kursi. Kalau kita perhatikan tu, di sebelah utara tengok al-mar'atul musalsalah, perhatikan rupa gambar putri yang dirantai 2 kakinya. Kalau kita perhatikan di sebelah kiri arah ke utara, ada di situ Zatal Kursi, perkumpulan gugusan bintang-bintang yang membina kekuatan,
iaitu memiliki kursi, memiliki kekuasaan melalui kursi. Jadi bintang-bintang Zatul Kursi ini sebenarnya menjadi bintang-bintang penyokong dan pendukung kepada berdirinya manzilah Batnul Uhud atau juga dikenali dengan manzilah Ar-Risha. Manakala bintang-bintang penyokong dan pendukung di sebelah kutub selatan, di sebelah kutub selatan itu sebenarnya yang kita dapat lihat merujuk kepada bintang Suhail yang jauh. Pun begitu, hanya ditunjukkan kepada kita ada di situ namanya Mukhlaf ataupun Mukhlif. Ada bintang Mukhlaf, bintang Mukhlif menunjuk ke arah selatan, merujuk kepada kutub selatan. Itu adalah laluan kepada Bahtera Suhail, Bahtera yang terbalik dalam misinya, akhirnya mengecewakan. Itu yang dimaksudkan. Baik, maka jelas setiap manzilah mesti ada bintang-bintang yang memberi sokongan dan bintang-bintang yang memberi dokongan. Lazimnya bintang-bintang ini bukan daripada kalangan keluarga buruj. Dan lazimnya bintang-bintang ini akan merujuk kepada kedudukan kutub utara dan kutub selatan. Baik. Minta Ustaz Fazal Jani gerakkan slide yang selanjutnya. Gerakkan slide yang selanjutnya. Baik, alhamdulillah. Berakhir manzilah Batnul Uhud, juga disebut manzilah Ar-Risha, dengan terbit bintang Asyaratain di ufuk timur ketika terbitnya fajar. Sekali lagi, kalau tuan-tuan, puan-puan Ashabul Fadilah boleh buka sendiri dalam perisian stellarium. Kita dah buka perisian stellarium tu, masukkan beberapa maklumat. Tarikh 9 Mei 2022, tarikh 9 Mei 2022, jam 5.57 pagi, masuknya waktu subuh, terbitnya fajar, dikedudukan di Pulau Pangkor. Dan perhatikan bahagian ufuk timur. Syaraqun, ufuk timur. Dan perhatikan garis berwarna hijau. Perhatikan, kita lihat terlebih dahulu al-mar'atu musalsalah, rupa bentuk putri yang dirantai dua kakinya. Perhatikan bintang Ar-Risha dan perhatikan di bawahnya ada buruj yang baru sahaja terbit, iaitu buruj Al-Hamal. Buruj Al-Hamal, nampak di situ buruj Al-Hamal, Aries, kambing gurun, dan saya tandakan dengan tanda bulatan. Betul-betul berada di atas garis ufuk berwarna hijau. Tercatat di situ As-Saratan, bintang As-Saratan yang pertama. Maka sebaik sahaja terbit bintang As-Saratan, berakhirlah manzilah Batnul Uhud. Berakhirlah manzilah Batnul Uhud, iaitu pada 9 Mei 2022 jam 5.57 pagi. Jadi 9 Mei. Semalam 9 Mei. Hari ini pun dah 9 Mei. Hari ini 10 Mei. Menunjukkan hari ini sudah bermula. Sudah bermulanya manzilah yang pertama. Manzilah Asyaratain. Manzilah yang pertama. Asyaratain. Maka berakhirlah manzilah yang ke-28 Batnul Uhud, atau lebih dikenali dengan nama Ar-Risha. Baik, kalau kita dapati di sini, nampaknya berdasarkan
kedudukan di Pulau Pangkur, terbitnya manzilah Batnul Uhud Ar-Risha 29 April hingga 8 Mei. 29 April hingga 8 Mei. Sekadar 10 malam sahaja. 10 malam, 10-11 malam. Maka 10-11 malam ni, kalau kita perhatikan 10-11 malam ni jangka masa yang begitu pendek. Ya. Walau bagaimanapun yang kita pelajari selama ni bahawa manzilah tak kurang daripada 13 malam purata. Manzilah tak kurang daripada 13 malam. Manzilah tak kurang daripada 13 malam. Tapi apabila kita sesuaikan dengan kedudukan, sesuai dengan kedudukan di Pulau Pangkur, kita hanya dapati bahawa ada manzilah yang sampai 16 malam, ada manzilah yang sampai 15 malam. Kali ni ada manzilah sekadar 10 malam. Walau bagaimanapun pada kedudukan di negara-negara Arab, ini kelebihan negara-negara Arab. Kebanyakan negara Arab ini berada di garisan As-Saratan, ya, melepasi garisan Khatulistiwa. Jadi kesan daripada kecondongan bulan, kecondongan matahari, kecondongan bulan, mailus syamsi, mailul qamar, maka kita dapati bahawa manzilah-manzilah bulan ini, kedudukan bintang-bintang yang membina manzilah bulan ini tak lari antara 13 malam, lebih-lebih pun 14 malam. Tak kurang daripada 12 malam, tak lebih daripada 14 malam. Purata setiap manzilah. Berbeza dengan kita sesuaikan dengan kedudukan negara kita yang berdekatan dengan garisan Khatulistiwa, apabila kita melihat kedudukan manzilah-manzilah itu, kita akan dapati bahawa ada manzilah yang sampai 16 malam, ada manzilah yang sekadar macam hari ini, Batnul Uhud Ar-Risha 10 malam. Maknanya ada hikmah yang kita pelajari apa yang berlaku. Ada hikmah apa yang berlaku. Maknanya kita dapati bahawa kelebihan manzilah kedudukan bulan-bulan ini sememangnya begitu ideal untuk menilai cuaca dan musim di negara-negara Arab. Kerana negara-negara Arab ini kita dapati bahawa mereka ni berada berdekatan dengan garisan Saratan. Melepasi garisan Khatulistiwa. Jadi memangnya agak praktikal. Mereka gunakan manzilah, kedudukan bintang-bintang manzilah ini sebagai rujukan waktu khas untuk keperluan musim dan cuaca di negara mereka. Apatah lagi manzilah ini zaman berzaman, cukup masyhur daripada zaman baginda Ismail alaihissalam sehingga zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kini masyarakat Arab dah mula kembali semula. Mereka mula berminat, mereka mula menilai berdasarkan takwim manzilah. Selama ini mereka melupakan takwim manzilah. Qawwama yuqawwimu takwim. Selama ni mereka cuba melupakan takwim manzilah. Mereka cukup menggunakan takwim berasaskan bulan dan takwim berasaskan matahari. Yalah. Pun begitu,
dalam tempoh masa 10 tahun kebelakangan ini, masyarakat Arab mula berminat. Masyarakat Arab mula berminat untuk kembali semula menggunakan manzilah. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Baik. Saya masuk semulalah dalam bilik. Kerana kan lepas ni main cakap-cakap aja. Dah tak ada nak baca-baca. Baiklah, untuk keterangan antaranya manzilah Ar-Risha dan manzilah Batnul Hud ini biasanya masyarakat Arab, antaranya lah masyarakat Arab yang menjadi tokoh penyair-penyair. Abu Nawas yang wafat pada tahun 1199 Hijrah di zaman pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah, seorang Khalifah Al-Ma'mun, anak kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Maka seorang khalifah yang begitu garang, tindak tanduknya menakutkan. Ada seorang ahli penyair yang begitu hebat, Abu Nawas. Sering dalam bait-bait syairnya akan memuji dan memuja manzilah Ar-Risha Batnul Hud. Manzilah Ar-Risha Batnul Hud. Jadi Abu Nawas ini banyak dia memberi perumpamaan dalam bait-bait syairnya ini. Dia akan memperumpamakan dengan manzilah Ar-Risha, manzilah Batnul Hud. Baik. Pun begitu, Abu Nawas akhirnya ditangkap dan dipenjarakan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Dia seorang tokoh, kita kata tokoh ilmuwan bangsa Arab yang begitu hebat. Penulisan rangkap-rangkap syairnya berdakwah melalui, kita kata, bait-bait syairnya, sajaknya, banyak memberi teguran, apatah lagi teguran yang diberikan itu melalui cerita-cerita yang dibuatnya, iaitu 1001 Malam. Cerita-cerita yang akhirnya digunakan oleh Tan Sri P. Ramlee. Tan Sri P. Ramlee banyak cerita-cerita komedi dia, unsur-unsur teguran, perli, diambil, kita kata, kaedah pendekatan Abu Nawas sebenarnya. 1001 Malam kalau kita fahamlah. Baik, yang saya nak nyatakan di sini, Abu Nawas dalam bait-bait syair dia berminat dengan manzilah Ar-Risha Batnul Hud. Mungkinkah kerana ini adalah manzilah yang terakhir, manzilah yang ke-28. Ya. Yang boleh saya tambah di sini, sebenarnya bagi masyarakat Arab zaman berzaman, manzilah Ar-Risha, manzilah yang ke-28, Batnul Hud, merupakan manzilah yang mana mereka meletakkan suatu pengharapan. Pengharapan apa? Kerana pada waktu terbitnya manzilah Ar-Risha yang terbit pada 29 April itu, maknanya terbit di pertengahan musim bunga. Pertengahan musim bunga. Musim bunga bermula 21, 22, 23 Mac. Jadi sebulan kemudian melepasi, iaitu 21, 22, 23 April. Sebulan kemudian terbitnya bintang Ar-Risha.
bintang Ar-Risha Batul Hud yang membina manzilah Batul Hud, manzilah yang ke-28. Bagi masyarakat Arab, lazimnya dengan terbitnya bintang Ar-Risha yang membina manzilah Ar-Risha Batul Hud ini, maka boleh katakan seluruh semenanjung tanah Arab mereka mengharapkan hujan terakhir yang turun. Hujan terakhir yang turun. Kenapa hujan yang terakhir sebelum bermulanya musim panas? Kerana musim panas, mereka tak akan dapat hujan lagi. Bulan Jun, mereka tak dapat hujan lagi. Bulan Jun tak dapat hujan, sehinggalah mereka akan dapat hujan lagi bulan September. Bermulanya musim luruh. Jadi, kita kata terbitnya manzilah Ar-Risha Batul Hud ini, mereka mengharapkan ini adalah hujan limpahan terakhir. Kemudian selepas itu dah tak ada hujan lagi dah. Mereka akan, orang kata, survival, meneruskan kehidupan. Oleh itu, semua meletakkan harapan. Petani meletakkan harapan dengan hujan yang terakhir akan dilimpahkan sebaik sahaja terbitnya manzilah Ar-Risha, manzilah Batul Hud. Begitu juga penternak juga meletakkan harapan. Jadi pemimpin meletakkan harapan. Semua meletakkan harapan. Rakyat meletakkan harapan. Semuanya mengharap. Mengharap ketika terbitnya bintang Ar-Risha. Daripada setinggi-tinggi kedudukan manusia, khalifah di zamannya, di zaman Abu Nawas, hinggalah seorang petani, seorang penternak, hinggalah buruh kasar, hinggalah dia sebagai seorang ahli syair, ya, semua mengharap pada bulan. Jadi terbitnya bintang Ar-Risha, sebab itu mereka lebih senang dengan istilah Ar-Risha, membawa tali pengikat. Tali pengikat, pengikat pinggang. Maka kita kata tali pinggang. Di situ banyak maksud, banyak maknanya. Ya. Sebab itu kita kata Abu Nawas dalam bait-bait syairnya, dia akan ketengahkan manzilah Ar-Risha ni. Dalam pada dia akan sama ada nak menegur, nak perli, ya, kepada pihak mana-mana pun. Kalau dia nak menegur pemimpin, nanti dia akan kaitkan bintang Ar-Risha. Begitu juga kalau dia nak tegur kepada petani, penternak, ya, kerana di situ semuanya menaruh harapan. Menaruh harapan dengan limpahan air hujan yang terakhir sebelum bumi Arab akan kekeringan dalam tempoh masa sehingga 6 bulan. Tiada sebarang limpahan air hujan. Ya. Dan bagi orang ahli perniagaan pun biasanya setelah limpahan terakhir, setelah limpahan terakhir hujan, dengan terbitnya bintang Ar-Risha, bintang Batul Hud ini, maka kalau dia tu seorang pedagang, dia akan mulakan perjalanan dagangannya. Dia akan mulakan perjalanan dagangannya. Kalau dia juga seorang ahli perniagaan yang berlayar, dan dia akan memulakan pelayarannya di laut juga pada waktu sebaik sahaja terbitnya bintang Ar-Risha, terbitnya bintang yang membina manzilah Ar-Risha Batul Hud, mereka akan memulakan pelayaran. Jadi bintang Ar-Risha ini bintang di mana boleh katakan segenap lapisan masyarakat menaruh harapan. Menaruh harapan. Saya teringat ada satu bait syair yang dikemukakan oleh Abu Nawas. Semakin aku melihat, kerap kali aku melihat, berulang kali aku melihat bintang Ar-Risha Batul Hud ini gila dibuatnya. Kenapa dikata
berkali-kali melihat bintang Arisha ini boleh jadi gila. Boleh jadi gila tu kerana macam-macam diletakkan harapan. Macam-macam diletakkan harapan. Menunjukkan bahawa masyarakat Arab, mereka hidup dalam tempoh masa yang agak ketat. Jadual hidup mereka ni ketat. Dia tak macam kita hidup di cuaca panas lembap. Negara-negara yang berada di garisan khatulistiwa. Jadi tidak mengalami 4 musim. Kita hanya mengalami pertukaran angin. Pertukaran angin. Angin bertukar, pertukaran angin. Monsun timur laut, monsun barat daya. Ya. Jadi kita tak terasa panas, lembap. Tapi negara-negara Arab, mereka yang berdepan dengan 4 musim. Dan lazimnya musim panas dan musim sejuk ini yang menguasai sepenuhnya. Walaupun mereka tidak mengalami 4 musim seperti 4 musim negara Eropah, tetapi begitulah ketatnya masa untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Baik pertanian, peternakan, perdagangan, begitu juga apa juga industri pembuatan yang didapati bahawa mereka terikat dengan masa. Terikat dengan masa. Mereka berkejar-kejar dengan masa yang akan menentukan kita kata keperluan hidup mereka. Dan sesuai dengan meletakkan bahawa manzilah Arisha, manzilah Batnul Hut ini sebagai manzilah yang terakhir, manzilah yang ke-28, kerana di situ begitu banyak sangat menaruh harapan dan seluruh lapisan masyarakat ada harapan, ada maksud, macam-macam yang dia cita-citakan, macam-macam yang diidam-idamkan. Maka Abu Nawas menyatakan, berulang kali aku melihat bintang Arisha yang terbit, gila dibuat ni. Kenapa? Kita pun dah faham. Masing-masing mengejar target, masing-masing mencapai sasaran ataupun tidak untuk apa yang ditempuhi. Dan kalau dijelaskanlah oleh Abu Nawas, maknanya jamaah haji pun cukup selesa apabila mengerjakan haji ketika terbitnya bintang Arisha. Bintang Arisha, terbitnya bintang Arisha, jemaah haji akan cukup selesa kerana mereka melepasi musim sejuk yang betul-betul mencengkam dan mereka belum lagi menghadapi musim panas yang mereka juga takuti. Dan kita baru diberi maklumat bahawa Qatar akan cuba tangguhkan World Cup Football, World Cup Championship ini bukan di bulan 6 ni. Mereka nak tangguhkan di musim buruk kerana cuaca yang begitu panas. India, Pakistan, Bangladesh belum lagi musim panas, baru musim bunga mereka dah mengalami kadar kepanasan yang di luar dugaan. Apatah lagi musim panas yang mereka akan tempuhi pada bulan Jun nanti. Maka begitu juga di Qatar, nampaknya mereka menangguhkan, mengganjakkan. Lazimnya ni sejarah dunia, lazimnya Piala Dunia bola sepak ni akan berlangsung di musim panas. Ni cerita. Baiklah, saya tak banyak bicara lagi lah. Saya serahkan kepada Ustaz Fazal Jani kalau ada 1-2 persoalan yang nak dikemukakan. Alhamdulillah Pak Ustaz, terima kasih atas pencerahan yang telah diberikan tadi. Alhamdulillah, susah payah tunggu kita sampai keluar masjid, ke dalam masjid untuk memastikan kuliah kita dapat berjalan lancar. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, kita nak lihat dulu ada apa-apa soalan dah. Okey, ini daripada Ibnu Arman, satu soalan kepada Ustaz. Salam, soalan untuk Ustaz.
manzilah terakhir ini begitu signifikan pada tarikh 9 Mei sesuai dengan pemilihan tarikh pilihan raya 9/5/2018. Mohon juga Ustaz jelaskan jika ia sejajar dengan bacaan qiraat pada ayat 9 surah kelima. Sekejap saya. Okey, ni. Dia signifikan dengan pemilihan tarikh pilihan raya 9/5/2018 dan ada tak kaitannya dengan bacaan qiraat pada ayat ke-9 surah yang kelima. Ini disebutkan. Surah itu sebut iaitu surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Apakah kaitannya dengan manzilah yang kita bincangkan ni? Pada Ustaz. Silakan. Yalah, apa yang boleh saya nyatakan, kita hanya boleh tafsir ra tafsir berdasarkan ra'i apa Ustaz, kita punya line dia macam putus-putus balik Ustaz. Sangkut-sangkut sikit Ustaz. Okey, tuan, kejap mungkin nanti Ustaz Nufil akan sambung balik lah pada sekejap lagi mungkin masuk balik. Kerana mungkin line di dalam tak berapa cantik. Okey, insyaAllah. Kejap Ustaz. Khair. Terima kasih Ustaz. Keluar balik. Ya Allah, fadal Ustaz. Ustaz, apa ni mic mic tak on Ustaz? Tak dapat dengar. Okey, khair. Jelas. Terima kasih. Khair, Ustaz. Aku tak nak ulas lah berhubung dengan penafsiran tu lah. Tinggal lagi maknanya kita boleh sebut tafsir birra'yi sahaja. Ra'yi ada kaitan, kita kata apa yang disebut dalam Al-Quran. Jadi tinggal lagi aku nak sebut dalam surah Yunus tu, wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya mereka itu mengetahui bilangan-bilangan tahun dan supaya mereka itu mengetahui al-hisab, hitungan kiraan, perkiraan. Kerana manusia hidup ni, manusia kena banyak membuat perkiraan, berkira-kira, membuat perhitungan. Perhitungan waktu, perhitungan tempat. Jadi itulah yang manusia mampu sekadar berusaha dan berikhtiar. Dan setiap usaha dan ikhtiar itu perlu manusia membuat suatu perhitungan. Membuat suatu perkiraan.
perhitungan perkiraan ni supaya kita mudah membuat pilihan, membuat keputusan dan mengambil tindakan. Itu dia. Itu yang mudah lah. Sebab itu masyarakat Arab mereka gunakan alat. Kalau orang nak belajar, kalau guru, kehebatan guru itu ialah bagaimana guru itu dia boleh gunakan bahan bantu mengajar untuk mengajar muridnya supaya muridnya mudah faham. BBM, bahan bantu mengajar. Jadi begitulah kita apabila kita jalani hidup di muka bumi, kita gunakan makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita ini untuk memudahkan kita membuat pilihan, keputusan dan tindakan. Itu je. Maknanya lebih banyak pedoman lebih baik daripada kita hanya bergantung pada satu-satu pedoman. Lebih baik kita banyak pedoman daripada hanya bergantung pada satu-satu pedoman. Maka manzilah bintang adalah salah satu daripada pedoman. Ianya bukan satu keyakinan. Dia bukan satu keyakinan. Tak lebih sebagai satu pedoman, iaitu sebagai alat sahaja. Alat untuk bantu kita membuat pilihan, keputusan dan tindakan. Wallahu a'lam bissawab. Begitulah Ustaz Faizal Jani. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Kalau tengok, alhamdulillah, maknanya bagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkan waqaddaruhu manazil. Waqaddaruhu manazil lita'lamu adada sinin wal hisab, itu bagaimana kita menjadikan manzilah itu sebagai salah satu daripada pedoman dalam kita menguruskan kehidupan kita, sama ada menguruskan apa yang telah pun kita bincangkan daripada awal sedi kuliah kita, menguruskan bagaimana kita nak mencari musim yang sesuai untuk pertanian, untuk kehidupan kita, merancang kehidupan kita, dan itulah Allah Ta'ala menjadikan manzilah itu sebagai salah satu daripada litah tadu untuk kita jadikan petunjuk dalam kehidupan kita, sebagai salah satu daripada perkara yang manfaatnya dapat kita berikan kepada hidup kita dan juga kehidupan masyarakat sekeliling kita. Baik. Sebenarnya ada satu lagi soalan Ustaz daripada saya sendirilah. Mungkin soalan terakhir. Kalau ikutkan dalam kita punya kitab Ustaz, dinyatakan dalam bait syair ataupun dalam syarah bait syair itu dikatakan apabila bintang tapak tangan yang subur itu berada pada garisan nisfun nahar, nescaya doa diperkenankan. Ini menarik ya Ustaz. Disebutkan, dikatakan apabila bintang tapak tangan yang subur ini berada pada garisan nisfun nahar, nescaya doa diperkenankan. Kalau kita dapat sikit uraikan Ustaz, apa yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ni? Baik. Pun begitu, setelah nanti Ustaz Faizal Jani boleh cuba runkan aplikasi apa nama, aplikasi Stellarium tu. Kita dapati bahawa tapak tangan yang dimaksudkan tu adalah tapak tangan almar'atul musalsalah. Tapak tangan pada puteri wanita yang dirantai dua kaki. Dua kaki tu dirantai, tetapi dua tangannya tak dirantai. Satu tangan tu, tangan sebelah kiri dia tu terbuka, tangan sebelah kanan tu pun terbuka. Kedua-dua tangan tu sebenarnya merayu, membuat permohonan. Dia rayu dalam cerita-cerita dongeng, cerita-cerita mitos, bahawa almar'atul musalsalah ni, maknanya wanita ataupun puteri yang dirantai dua kaki ini, dia ni akan dimakan oleh raksasa.
Dia dihukum oleh raja yang zalim. Raja yang zalim nak hukum dia. Maka diletakkan di satu pulau. Maka akan adanya satu binatang raksasa yang akan makan dia. Pun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan doanya. Di sebalik dua kaki dirantai, dua tangan masih terbuka. Dua tangan masih terbuka. Setelah kita perhatikan nanti bahawa tengok ada 3 bintang tu pada bahagian tangan dia tu. Tangan yang dia cuba nak pegang ikan tu. Kalau Ustaz Faizal jadi tengok pada wanita putri yang dilantai 2 kaki tu, betul-betul dekat pinggang kita kan ada rupa bentuk ikan. Bentuk ikan yang dikendong tu. Jadi 2 tangan tu terbuka. 2 tangan yang terbuka tu, salah satu tangan tu tangan sebelah kiri dia. Sebelah kiri dia tu menadah. Tangan di situ tu, di tapak tangan tu ada 3 bintang halus. 3 bintang halus tu kalau dia betul-betul berada di kedudukan timur yang tepat. Timur yang tepat. Timur yang tepat. Timur yang tepat. Minta maaf tuan-tuan, dah putus terus daripada tuan guru kita, insyaAllah. Kod kalau boleh sambung kejap lagi, insyaAllah tuan-tuan. Sekejap insyaAllah. Ini kuliah terakhir ni macam-macam dugaan pula. Kita masih tunggu pada tuan guru kita untuk kalau sekiranya dapat bersama-sama balik dengan kita, insyaAllah, untuk kita tamatkan kuliah kita ni. Sementara itu tuan-tuan, okey, sebelum mungkin sementara menunggu Al-Fadil tuan guru kita untuk mungkin nak masuk balik, mungkin saya boleh kongsikan soalan sahabat kita Ibnu Arman yang bertanyakan soalan yang kedua. Jika awal Ramadan diawalkan pada kiraan 2 hari bulan 5 pada hari Isnin, maka adakah hari Adha pun asal sehari nanti, yakni wukuf pada hari Jumaat tahun ini? Kalau saya dapat kongsikan dengan izin sebenarnya bila kita berubah pada bulan Syawal ini dari sudut kedudukan takwimnya, yang sepatutnya 2 hari bulan itu bersamaan dengan 30 Ramadan dan 3 hari bulan 5 itu bersamaan dengan 1 Syawal. Tetapi walau bagaimanapun adjustment kepada takwim ini hanya berlaku dalam bulan Syawal sahaja. Dia tidak berlaku pada bulan-bulan lain. Sementara untuk hari Aidil Adha, iaitu pada bulan Zulhijjah, insyaAllah kita akan meru'yah hilal pada 29 Zulkaidah untuk menentukan sama ada bulan Zulhijjah itu bilakah dia bermula, sesuai dengan seperti mana apa yang telah pun kita bincangkan sebelum ni. Okey, Fadil Ustaz kita dah masuk balik. Ya Ustaz, boleh sambung. Ya? Bateri habis pula. Allahu Akbar. Okey, boleh Ustaz, ringkas kot. Ringkas. Yang tak apa tadi tu, maknanya benda ni tak berlaku. Tapak tangan tu kan ada 3 bintang tu kat situ. Dia tak akan bertemu pada maknanya garisan khatulistiwa tu. Jadi tak bertemu. Hakikatnya tak bertemu. Tinggal lagi apa yang boleh kita pegangi ialah yang diharapkan apabila kadar panjang malam sama dengan kadar panjang siang. Itu je. Apabila kadar panjang malam
sama dengan kadar panjang siang, itu adalah waktu-waktu terbaik untuk berdoa sesuai dengan nilai malam dan nilai siang yang sama. Tapi hakikatnya bahawa 3 bintang yang berada di tapak tangan sebelah kiri almar'atul musalsalah tu, dia tak akan berada pada khatul istiwaiyah tu. Dia tak akan berada pada kedudukan timur yang tepat. Itu sebenarnya. Sebab itu dia masyarakat Arab mengharapkan begitu. Maksud dia. Pun begitu, saat-saat yang orang Arab ni tunggu ialah apabila matahari berada tegak di atas kepala. Iaitu kadar panjang malam sama dengan kadar panjang siang. Dengan kata lain, sebenarnya masyarakat Arab mereka menunggu detik-detik di mana istiwa di penempatan masing-masing. Memang menjadi amalan masyarakat Arab ni, mereka akan tunggu. Mereka bukan sahaja tunggu istiwa'ul a'zam. Istiwa'ul a'zam itu Baik, Antan. Ustaz, kita macam sangkut balik, Ustaz. Kita punya line ni. Bila berlaku al-istiwa di penempatan masing-masing, itulah waktu. InsyaAllah, Antan, terputus. Tak apa Okey, dah Ustaz. ni. So apa ni, bateri habis dengan apalah. Lain kali lah Okey. kita jumpa lagi lah. Sebenarnya Baik-baik. tak boleh buat kat masjid. Okey, insyaAllah, Ustaz. Jadi saya mohon maaf pada mungkin sahabat-sahabat kita yang bertanyakan soalan tak dapat kita nak raikan. Saya mohon supaya soalan ni dapat ditanyakan pada siri kuliah pada minggu hadapan. InsyaAllah, Ustaz. Minggu hadapan kita akan bersama-sama lagi dalam siri kuliah yang terakhir lah dalam perbahasan Aku tengok kita ni. aku tugas bila. Okey, Minggu baik. depan kalau nak buat aku ada kat rumah. Oh ya ke? Tak apa, insyaAllah nanti Ustaz kita Aku dekat akan. rumah boleh buat. Kalau ada kat masjid tak boleh. Okey, baik. Kat masjid ni memang ada. Inilah masalahnya. Okey, baik-baik. Kena Okey, buat kat rumah. Ya, baik-baik. Tapi insyaAllah nanti kita akan bersama langsung lagi untuk siri kuliah yang terakhir. InsyaAllah, Tuan. Dan mungkin istimewa sikit lah perbincangan kita akan pilih tajuk yang sesuai sebagai penutup kepada perbincangan kita dalam kitab Manzumah Manazilul Qaman, insyaAllah. Terima kasih banyak pada Fadil Ustaz kerana keluar masuk dalam kuliah kita ni, kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian yang alhamdulillah dapat bersama-sama dengan kita dalam siri kuliah ini, insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kesihatan berpanjangan kepada Fadil Tuan Guru kita, insyaAllah, dan kepada tuan-tuan sekalian. Maka saya akhiri dengan kalimah aku liqali hadza wastaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat hari Aidilfitri, maaf zahir batin, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.